Assalamualaikum and hi everyone. We are from SMK Subang. I am from class 5 KAA. Kami diberikan tugasan oleh guru kimia kami iaitu Puan Sofia untuk menyiapkan tugasan dalam bentuk video subjek kimia tingkatan 5 dengan subtopik 5.3 yang bertajuk ubat. Before that, please hit the like button and let's take a look, guys. Ubat tradisional. Ubat tradisional diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan atau binatang tanpa tidak balas kimia. Ubat tradisional biasanya digunakan dalam jangka masa yang panjang kerana bahan aktifnya tidak pekat. Contoh ubat tradisional dari tumbuhan dan kegunaannya. Aloe vera. Antara komponen aktif yang terkandung dalam tumbuhan ini ialah air, vitamin seperti A, C, E, B1 dan B2 dan mineral seperti kalsium, magnesium, zinc, sodium dan zat besi. Hal ia bersifat anti radang dan antioksidan. Ia mengurangkan kebun perut iaitu flatulence dan mengurangkan keradangan serta memperbaiki peredaran darah. Bawang putih mengandungi kalsium, zat besi, vitamin C, B6 dan banyak lagi. Ia juga mengandungi zat aktif. Bawang putih boleh merendahkan tekanan darah dan bertindak sebagai antibiotik semula jadi. Kulit kayu kuinin pula boleh merangsang air liur dan rembesan jus perut iaitu gastrik. Ia mengandungi quinina. Ia merupakan bahan kimia yang digunakan untuk merawat penyakit malaria. Seterusnya ialah kunyit. Zat aktif kurkumin dalam kunyit adalah bersifat antioksidan. Kandungan kurkumin dapat digunakan untuk merawat kanser rahim dan payudara. Buah limau pula mengandungi asid sitrik, air, karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin A dan C. Buah sitrus yang kaya dengan serat ini sangat baik untuk penghadaman. Teh daun pudina pula dapat membantu mengakis dan mengeluarkan kahak. Contoh ubat tradisional dari haiwan dan kegunaannya. Gamak. Gamak mengandungi antioksidan semula jadi yang bertindak memberi perlindungan terhadap radikal bebas punca kerosakan dan kemerosotan sel. Ia dapat mencegah penyakit jantung dan mengurangkan keradangan. Dua lintah yang sering digunakan dalam perubatan ialah lintah Hirudo medicinalis dan lintah Hirudo mycosine. Lintah memiliki enzim hirudin yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Ikan haruan. Ikan haruan mengandungi glisin yang dapat menyembuhkan sakit kulit. Ubat moden. Ubat moden ialah ubat yang dibuat secara besar-besaran untuk para pengguna pada zaman ini. Kebanyakan ubat moden yang dihasilkan pada hari ini berasal daripada tumbuhan dan mikroorganisma. Jenis ubat moden dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, analgesik. Analgesik berfungsi untuk melegakan kesakitan. Yang kedua, antibiotik. Berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Yang ketiga, ubat psikoterapeutik. Berfungsi untuk mengawal simptom penyakit mental. Boleh menyebabkan ketagihan. Contoh ubatan moden: analgesik, aspirin, paracetamol dan Codeina berfungsi untuk melegakan kesakitan. Antibiotik, penicillin dan streptomycin berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Ubat psikoterapeutik berfungsi untuk mengawal simptom penyakit mental. Yang pertama, stimulan. Fenilpropanolamin dan amfetamin berfungsi untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan. Yang kedua, antidepresan. Merawat kemurungan. Contohnya, imipramine dan amitriptyline. Yang ketiga, antipsikotik. Berfungsi untuk ubat penenang. Contohnya, tranquilizer dan haloperidol. Kesan sampingan ubat moden dan ubat tradisional. Kesan samping ubat ialah kesan yang tidak diingini daripada penggunaan ubat. Kesan samping ubat moden. Yang pertama ialah antibiotik, contohnya streptomycin dan penicillin. Kesan sampingannya ialah pening kepala, alahan dan cerit berat. Yang kedua ialah psikoterapeutik, contohnya stimulan, antidepresan, antipsikotik. Kesan sampingannya ialah ketagihan. Yang ketiga ialah analgesik, contohnya paracetamol, codeine dan aspirin. Kesan sampingannya ialah mengantuk, ruam pada kulit, kerosakan otak, hati untuk kanak-kanak, pendarahan dan luka dalaman seperti gastrik dan asam perut. Kesan sampingan ubat tradisional. Ubat tradisional jarang mempunyai kesan sampingan, tetapi ada juga sebahagian yang mempunyai kesan sampingan. Contohnya
Sebenarnya, ubat berasaskan herba. Kesan sampingannya ialah kerosakan buah pinggang dan kerosakan hati. Cara pengambilan ubat yang betul. Ubat perlu diambil dengan cara yang betul bagi mendapatkan kesan optimum ubat-ubatan terhadap sesuatu simptom atau penyakit. Pengambilan ubat yang betul adalah cara pengambilan mengikut arahan yang diberikan melalui label ubat. Label ubat. Label ubat bergantung pada ubat yang diterima. Berikut adalah contoh bagi label ubat. Sebagai pengguna, terdapat 7 maklumat penting yang perlu diketahui yang terdapat pada label ubat. Yang pertama, nama dan alamat pihak pembekal atau penjual. Yang kedua, nama penuh ubat atau nama bahan aktif ubat. Yang ketiga, nama pesakit. Yang keempat, tarikh ubat dibekal atau dijual. Yang kelima, nombor rujukan pesakit pada buku rekod. Yang keenam, arahan atau cara pengambilan ubat yang lengkap. Dan yang terakhir, label ubat terkawal atau controlled medicine untuk ubat yang terkawal sahaja. Cara pengambilan ubat. Ubat dihasilkan dalam pelbagai bentuk sediaan seperti tablet, krim dan sebagainya. Bentuk sediaan yang berbeza adalah supaya ubat bertindak terus ke atas sistem atau organ yang berkenaan. Antara cara pengambilan ubat ialah ubat sirap atau tercair, ubat gas, ubat biji, ubat sapu, ubat disisip ataupun ubat yang dicucuk. Analgesik. Terdapat 3 jenis ubat moden iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Analgesik merupakan ubat moden. Analgesik ialah ubat yang dapat menghilangkan kesakitan walaupun pesakit masih berada dalam keadaan sedang. Terdapat 3 jenis ubat analgesik iaitu paracetamol, aspirin dan juga kodina. Fungsi paracetamol adalah untuk meredakan sakit kepala dan demam. Paracetamol juga dapat menggantikan aspirin. Cara pengambilannya ialah diambil selepas makan. Fungsi aspirin pula adalah untuk meredakan sakit, demam, artritis dan mencegah sakit jantung. Aspirin disediakan daripada asid salisilik. Ubat aspirin tidak boleh diambil oleh pesakit gastrik kerana aspirin sangat berasid sehingga menyebabkan pendarahan pada dinding perut. Akhir sekali ialah kodina. Kodina merupakan ubat sakit kepala dan batuk. Kesan pengambilan kodina ialah pesakit akan rasa mengantuk dan tidak sedar diri. Antibiotik. Antibiotik berasal dari perkataan Yunani kuno iaitu antibiotika yang bermaksud menentang hidupan. Antibiotik merupakan sebatang kimia yang digunakan untuk melawan jangkitan mikroorganisma seperti kuman dan bakteria. Antibiotik boleh diperolehi melalui sumber biologi seperti kulat dan mikroorganisma. Antibiotik mampu membunuh kuman yang menyebabkan jangkitan. Di antara contoh antibiotik adalah penisilin dan streptomycin. Antibiotik terdapat dalam pelbagai bentuk seperti tablet, krim, kapsul dan dalam bentuk cecair. Fungsi-fungsi antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mencegah dan merawat jangkitan bakteria dan juga jangkitan protozoa. Antibiotik juga boleh diberikan kepada individu yang mempunyai sistem imun yang lemah sebagai langkah penjagaan dan diberikan kepada mereka yang telah menjalani pembedahan. Antibiotik juga digunakan untuk menghalang pembiakan kuman dan bakteria. Berikut adalah contoh antibiotik. Kesan sampingan antibiotik. Antibiotik mampu mendatangkan kesan sampingan seperti sakit kepala, alergi dan pening. Antibiotik juga boleh menyebabkan individu yang mengambilnya loya, muntah dan cerit-birit. Antibiotik boleh mendatangkan kesan yang lebih teruk iaitu kerosakan buah pinggang, pekak dan sawan. Kesan jika antibiotik tidak dihabiskan. Bakteria dalam badan akan menjadi imun terhadap antibiotik dan menyebabkan penyakit tersebut menjadi seperti mulanya. Selain itu, akan berlaku kerintangan antibiotik dan menyebabkan jangkitan tersebut mungkin akan berlaku semula. Psikoterapeutik. Ubat psikoterapeutik digunakan untuk membantu pesakit yang mempunyai masalah psikologi termasuklah penyakit mental. Ubat psikoterapeutik tidak boleh diambil sewenang-wenangnya kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan juga kelakuan seseorang. Terdapat 3 jenis psikoterapeutik iaitu antidepresan, stimulan dan juga antipsikotik. Antidepresan. Antidepresan ialah ubat yang digunakan untuk mengawal keadaan kemasygulan depresan pesakit.
Jenis-jenis antidepresan ialah tranquilizer dan juga barbiturate. Stimulan. Stimulan ialah ubat yang digunakan untuk menambah kegiatan otak dan badan pesakit psikiatrik untuk menambahkan keyakinan dan juga kecergasan pesakit. Jenis-jenis stimulan ialah kafein, nikotin dan juga dextromfetamin. Antipsikotik. Antipsikotik juga dikenali sebagai neuroleptik. Jenis-jenis antipsikotik ialah haloperidol, chlorpromazine dan juga clozapine. Antipsikotik ialah untuk merawat gejala-gejala penyakit skizofrenia. Kesan sampingan ubat tradisional dan ubat moden. Ubat tradisional. Ubat tradisional seperti ginseng sabiria boleh menyebabkan kekejangan otot dan tekanan darah tinggi. Kacip Fatimah pula akan memberi kesan negatif terhadap ibu mengandung. Dongkuai boleh menyebabkan kesukaran bernafas, risiko pendarahan dan tekanan darah rendah. Pengambilan ubat tradisional yang berlebihan seperti tongkat ali pula akan menyebabkan kesukaran mengawal emosi, insomnia dan keresahan. Ubat moden. Ubat moden seperti aspirin boleh menyebabkan pendarahan dalaman di usus dan perut kerana aspirin sangat berasid. Kodina pula menyebabkan ketagihan. Kesan sampingan penicillin ialah sakit kepala, alergi dan pening. Streptomycin boleh mendatangkan rasa loya, muntah, ruam, demam dan kehilangan pendengaran berikutan penggunaan dalam jangka masa yang panjang. Amfetamin pula boleh menyebabkan ketagihan, mendapat serangan jantung dan berkelakuan agresif. Penggunaan ubat tradisional dan ubat moden yang betul. Ubat tradisional. Pastikan ubat tradisional yang hendak dibeli adalah ubat yang berdaftar. Nombor pendaftaran seharusnya mempunyai huruf T di hujung 8 digit nombor. Pastikan terdapat pelekat berwarna perak atau hologram pada ubat tradisional tersebut. Sila rujuk ahli farmasi untuk mengesahkan ketulinan hologram tersebut dengan menggunakan dekoder Meditech. Beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda sudah mengambil ubat tradisional di samping ubat moden bagi mengelakkan interaksi antara ubat. Ubat moden. Baca label dan patuhi arahan. Ambil ubat mengikut dos dan arahan pengambilan sama ada sebelum atau selepas makan dan pada masa tertentu bagi mengurangkan kesan sampingan ubat. Ketahui sejarah penyakit dan kesihatan. Pastikan anda memberitahu doktor atau ahli farmasi mengenai keadaan penyakit, alahan atau kesan sampingan ubat yang pernah dialami sebelum ini. Kurangkan penggunaan ubat tanpa preskripsi. Jangan menetapkan ubat untuk diri sendiri dan orang lain. Dapatkan pandangan daripada doktor atau ahli farmasi. Ubat-ubatan untuk orang dewasa tidak sepatutnya diberikan kepada kanak-kanak dan sebaliknya. Kenali ubat yang diambil. Pastikan anda mempunyai senarai ubatan yang diambil dan bawa ketika berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi untuk mengelakkan interaksi ubat.